ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita masih lagi dalam kelas surah juzuk 30 kita ni, iaitu surah Al-Zalzalah. Iaitu apa makna zalzalah itu? Goncangan. Ayuh. Jadi sebelum tu kita ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncangnya bumi ini segoncang-goncang. Zulzilat fi'il majhul. Fi'il madhi majhul. Macam mana boleh tahu majhul tu? Dia bermula dengan baris dhammah. Zulzila. Kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian bumi akan mengeluarkan segala isi-isinya, asqala, iaitu benda yang membebankan dia lah. Kita semualah. Asqala akan jadi maf'ulun bih ataupun mangsa bagi kalimah akhraja. Lalu manusia pun mula mengatakan waqalal insanu ma laha. Dan insan mula berkata, kenapa ini bumi macam ni? Insan fa'il daripada perbuatan qala. Lalu kalau nak terjemahkan sebut insan dulu. Fa'il kena sebut dulu sebelum sebut fa'il. Manusia berkata. Kalau nak terjemahan dulu dia akan buat telah berkatalah oleh manusia. Jadi kita dah tahun 2021 ni dah tak guna dah bahasa tu. Yauma idzin, pada hari tersebut, tuhadditsu akhbaraha, maka bumi akan mengatakan mengenai apa yang dia akan menceritakan, tuhadditsu akhbaraha, berita-berita yang ada di dalam. Lalu Allah sebut apa? Macam mana bumi nak cakap tu? Bi anna rabbaka awhalaha. Sesungguhnya Tuhanmu telah memberikan wahyu kepadanya, memberikan keizinan ataupun awha ni memerintahkan bagi bumi tersebut. Bumi perempuan. Bumi perkataan dia muzakkar, muannas. Kemudian ayat ke-6 yauma izin, dah baca belum ayat 6? Pada hari tersebut yasduru fi'il, an-nas fa'il. Maka sebut nas dulu. Manusia akan terpisah-pisah. Manusia akan terpisah-pisah menjadi secara ashtata. Apa makna ashtata? Dalam keadaan Dalam keadaan kelompok. Ayuh. Ada yang kata terpisah-pisah itu, ada yang mengatakan berkelompok-kelompok lah. Maknanya banyak kelompok lah. Untuk apa masa tu? Liyurau a'malahu. Jadi ada isu dekat sini kalimah lam. Jadi dekat dalam buku lama saya tak ada bahaskan. Kemudian saya dah upgrade kepada buku baru ni. Jadi saya kongsilah sebab saya ada dia punya soft copy dia. Jadi ni adalah huruf nasab. Okey. Huruf nasab. Baik, huruf nasab ni dekat dalam kad kita tu kita tulis apa dulu? Fungsi dia apa? Baris atas, fi'il mudhari'. Okey, asal sebenarnya huruf nasab adalah kata baris atas ataupun partikel baris atas. Okay? Jadi fungsi dia bukan sekadar membaris ataskan fi'il mudhari' selepas ni. Jadi cuba buka kad warna ungu, warna hijau. Ada tak? Ada. Yang kad muka surat apa tu? Muka surat 4. Dua. Muka surat, apa dia? Surat 2 lah, hijau 2. Bukan hijau 2. Muka surat kad kita tu muka surat 4. Oh, 4 lah. 4. Kuning. Warna kuning, kad warna kuning. Fa'al.
Sekejap ya, saya kongsi yang kat dalam ni juga. Senang. Jadi kalau kita tengok dekat dalam kad kita bahagian fi'il. Okey, sekejap ya. Okey. Baik, ni fi'il. Sekarang ni huruf nasab dia akan membaris ataskan fi'il mudhari' ketika mana hujung fi'il mudhari' itu baris depan. Maknanya dekat domir huwa dia akan naik atas ni. Yazhabu contohnya akan jadi bunyi yazhaba. Macam tu. Kemudian domir hiya tazhabu baris depan. Kita kena naikkan baris atas. Maknanya kalau datang huruf nasab selepas dia akan menaikkan baris depan yang hujung dia baris depan, fi'il mudhari' yang hujung dia baris depan sahaja. Macam anta, hujung dia baris depan, tukar baris atas, tazhaba. Kalau ana tambah azhabu jadi azhaba. Kalau nun, nahnu akan jadi nazhabu. Kita akan tukar jadi nazhaba. Maknanya yang membaris ataskan fi'il mudhari' itu maknanya kalau hujung dia baris depan. Macam ni, domain ni. Tak banyak Tapi kalau ada nun, maka fungsi kedua dia kena tulis macam tu. Buang nun di akhir mudhari'. Ini kena takat gambar ke apa kan. Baik, tak apa. Sekarang ni dekat maknanya fungsi huruf nasab bukan sekadar membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya, tetapi kena buang nun di akhir mudhari'. Kalau tengok kat dalam kad tu, yang mana ada nun kat belakang? Macam ni. Domir huma, buang nun. Hum, buang nun. Huma, buang nun. Antum. Antum, anti, semualah. Kecuali nun yang warna hijau ni tak boleh buang. Hijau. Yang domir Kenapa Ustaz? Itulah. Kenapa dia tak boleh buang pula? Dia mabni. Dia kebal. Oh. Baik, huna mana apa? Dia perempuan. Mereka semua Perempuan. Antunna mana apa? Antunna. Kamu semua perempuan. Kamu semua perempuan. Jadi sekarang ni mereka semua perempuan dengan kamu semua perempuan, maknanya perempuan lah. Kalau ramai kita tak boleh usik dia. Monang ni. Dia mabni. Jangan usik domir perempuan kalau ramai. Dia kebal. Jadi nun pada dia ni kalau datang huruf nasab tak terkesan lah, nun tetap ada. Ada pun yang lain semua buang nun dia. Tu yang bunyi li yurau. Yurau tu asal dia daripada domir pom tu ada nun tu. Li yurauna asal dia macam tu. Yurauna. Tiba-tiba buang pula nun tu. Dah dulu pernah tanya soalan ni. Apa dia? Jadi soalan daripada Tuan Haji Zul tadi, macam mana nak membezakan lam ni nasab ke lam ni huruf jar? Ada dua. Jadi kalau kita tengok balik dekat dalam ayat tu, andai kata lam tu bertemu dengan fi'il, maka lam tu lam nasab. Kalau lam tu jumpa dengan isim, lam tu huruf jar. Sampai tak? Okey. Jadi sekarang ni dia jumpa dengan fi'il, maka lam ni makna dia adalah huruf nasab. Makna sama. Lam huruf jar makna untuk, lam nasab pun makna untuk. Tak jumpa. Untuk mereka diperlihatkan segala amalan mereka. Macam sampai tak? Tuan Munir okey tak? Okey. Okey saya. Tambahlah kat fungsi huruf nasab tu. Ustaz, kalau lam berjumpa isim apa Ustaz? Huruf jar. Dia jadi jar lah. Oh, Contoh dia jumpa huruf
dia jumpa huruf isim domer. Contohnya, isim domer. Lahu. Allahumma ghafir lahu. Isim. Maka lam tu huruf jar. Kalau dia jumpa macam yang tertiba kan, li. Dia baris dia li tau. Dia bukan baris la tau. Dia baris li saja. Kalau la tu jadi huruf taukid. Dia huruf li. Jadi dah ada. Lam tu dia akan bersambung dengan isim domir ataupun Dia jadi lain-lain. macam mudaf Kalau lam huruf jar, okey, untuk kita kata untuk Ahmad. Kita kata hadiah ini li Ahmad. Li Ahmad. Okey lah, ini huruf jar ni. Jar. Maksudnya isim. Ataupun isim domer ke? Ataupun isim isyarah. Lihaza. Lihaza. Ni'matillahi haza. Allazi hadana lihaza. Kalau li yauma apa boleh lah saya? Apa dia? Kalau zaraf pun boleh yauma. Liyaumil la raiba fi. Li jumpa dengan yaum isim. Okey, huruf jar. Okey. Li. Macam tu. Senang aja. Dia jaranglah lam huruf nasab ni. Lam huruf nasab sebelah dia mesti fa'il mudhari'. Untuk aku pergi. Li. Aku pergi azhabu. Ujung dia baris depan asal dia. Tiba-tiba datang li. Maka li itu akan membaris ataskan azhabu. Li azhaba. Kalau jumpa fi'il madi tak boleh tak? Tak jumpa fi'il madhi dia. Dia akan jumpa fi'il mudhari'. Sebab dia menyatakan tujuan dia masa tu. Maka masa tu dia nak buat apa kan? Aku buat semua ni untuk apa ni? Selalunya akan jumpa mudhari'. Buangkan nun. Bukan tak buang nun. Yang ni tak payah buang nun sebab belakang dia baris depan. Kalau belakang dia baris depan, asal dia azhabu tu. Dia kena ganti. Kena tukar baris atas. Maksudnya ganti dan boleh atas. Tukar baris atas. Kalau belakang dia ada nun baru buang. Azhabu tak ada nun. Setakat ni okey tak? Okay. Baik, sambung balik. Kemudian Allah sambung lagi dekat dalam ayat ni, Allah sebut apa lagi? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan Sadid. yarahu. Jawab. Yang ni agak macam kelang kabut sikit kan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Cuba buat dulu. Keluarkan kad warna hijau dengan ungu. Mana yang ada?
Cuba buat dulu. Puan Norehan nak bahaskan hari ni? Minggu lepas dah sudah. Tapi nak Minggu buat lepas lah. Okey. Tu tak apa, ya. boleh juga lah Ustaz. Tapi tak apa, kita bagi yang lain pula. Maknanya yang nampak macam tak sabar-sabar adalah Tuan Munir. Main sombong dia. Cikgu Rosli kan nak bahas? Cikgu Rosli dah ke? Minggu lepas Ustaz. Minggu lepas ya? Satu kataan dia Ustaz. Ya. Ustaz pergi minggu lepas. Okey. Ya, tu. Puan Kasma nak bahas kan? Belum siap lagi Ustaz lah. Apa dia? Belum siap mau menterjemah kan. Ya. Baik, yang tak ada dekat dalam kad ni miss call. Miss call ni apa dia? Ni bukan miss call yang call tu. Call ni tak ada. Berat. Cikgu Rosli nak cuba dah Ustaz. Ustaz. Sabar ni. Sabar sekejap. Okay, Ustaz, boleh Yang cuba lain Ustaz? tu- Apa dia? Boleh cuba tak? Boleh. Yang satu lah perkataan kita tak tahu. Zarah mana apa cikgu? Zaraf. Isim. Sarah Ustaz. Ayuh, Zarah ni Zarah. Zarah. Atom. Isim. Atom. Ayuh, isim. Apa tajuk isim eh? Tanwin. Tanwin. Okey, Tanwin. Miss call lah, isim tu fi'il dia. Mudaf. Sekolah. Berat. Dia mudaf tak Ustaz? Okey. Berat. Isim. Berat. Isim kan? Ini dia mudaf. Oh, mudah. Oh, pula. Mudaf. Bersandar. Bersandar. Baik, buat daripada depan cikgu. Cikgu Rosli. Fa Daripada- jumpa kat mana tu? Ramai amal Ustaz daripada depan ah. Man. Maksudnya maka lalu atau lalu. Lalu, okey. Di sini lalu. Okey, lalu. Kalau lalu, fa apa nama kan? Ya. Dia dalam kategori apa tu? Huruf nasab Ustaz. Kan? Atau Atau. Ayuh, atau. Bukan istinaf Ustaz. Istinaf. Bukan, yang ni lalu sebab masa tu kan dia orang nak dilihatkan kan. Dia orang dibangkitkan untuk dilihatkan amalan mereka. Lalu, bila dah dilihat amalan-amalan tu nak kena backbone. Dia orang kena timbang dulu lah. Masa tu dia akan nampak tu tau. Lalu baik, lepas tu datang kalimah man. Yang ni adalah susulan lah. Susulan selepas manusia diperlihatkan segala amalan itu. Maka datanglah faman ya'mal mithqala. Okey. Maka man kat situ, man jumpa kat mana tu? Man jumpa dekat isim. jazam. Isim mausul. Isim mausul Ustaz. Kan? Kalau isim mausul dia barang siapa? Apa ni? Isim syarat. Ayuh, Jazam. jumpa dia dekat syartiyah ataupun jazam dua. Jazam ada tak? Jazam. Jazam dulu. Syartiyah. Bukan jazam. Kalau dalam kad kita kad besar kan? Siapa? Sama tak dengan isim syarat? Ustaz, sama isim syarat. Nama dia lain isim syarat ataupun nama dia syartiyah. Dalam kad warna ungu tu ada tak? Ada. Okey. Dia mana? Itu istifham. Yalah, Siapakah? lalu barang siapa yang Kita jazam lah. Baik, jumpa tengok dalam kad kita yang satu tu. Yang warna muka surat ungu tu ada syartiyah. Ada tak man dalam? Ada. Betul ada. Boleh? siapa? Baik, apa itu syartiyah? Istilah maksudnya Dia bab Akibat Ustaz. Ayuh, dia mesti kena ada apa? Sebab dan akibat. Tuan Munir ingat lagi tak Tuan Munir? Isim syarat tak? Dia sebenarnya nama dia syartiyah. Nama dia syartiyah.
Syartiyah. Dia Dia kira macam boleh panggil jazam 2 juga kan Ustaz? Nama fungsi dia jazam 2 lah. Tapi nama betul dia syartiyah. Oh, Syartiyah. okey. Nama betul dia syartiyah. Syartiyah ni bila benda bersyarat lah. Kalau kau masak, aku makan kat rumah lah. Kita kata. Kalau kau tak masak, aku makan keluar. Kita kata tu. Maka kalau kau masak, kalau tu syartiyah. Ya. Syartiyah tu maksudnya mesti apa dia? Dia bersebab kan? Dia mesti ada sebab, mesti ada akibat. Boleh? Mesti ada sebab dan akibat. Baik, saya buka buku lah. Kita tengok sikit kataan tu. Kita ulang balik lah. Supaya kita nampak apa yang telah dipelajari satu ketika. Dia syartiyah. Okey. Oh, Setia. Mata lidah Setia ni. Okey, nama dia isim syarat ataupun syarti. Okey, pengenalan. Isim syarat adalah kata nama yang mempunyai unsur sebab dan akibat ataupun hasilnya. Isim syarat adalah kata nama yang didatangkan untuk mengikat antara perbuatan syarat dan jawab syarat. Dua benda ni kita kena cari. Kalau jumpa je syartiyah, kita kena cari yang pertama fi'il syarat. Kenapa Ustaz panggil dia isim tak? Apa dia? Kenapa Ustaz panggil isim? Dia memang isim pun, man memang isim. Tapi dalam kad ni dia bawa haraf. Haraf. Dia bawa Dia dalam sebab dia bercampur tu, ada isim, ada harf. Nanti dekat buku nombor 2 saya nanti saya akan pisahkan. Macam ni, ini harf. Dalam buku ni, ini harf. Jadi kalau kita pisahkan syarat, nanti peserta akan tengok sini ada syartiyah, sini ada syartiyah, ada pun ni. Macam lau harf. Tapi man isim, ma isim, mata isim. Ni harf, ni isim, harf. Dekat dalam buku 2 saya ada pisahkan antara isim dengan harf. Orang siapa? Supaya peserta untuk kan kita dah lah baru nak belajar, banyak pula tu kan. Masa untuk asas tu lah. Baik, jadi nak mengikat di antara perbuatan syarat dan jawab syarat. Jawab syarat. Baik, soalan dia sekarang. Mana perbuatan syarat? Mana perbuatan syarat? Mana jawab syarat mana? Okay, kita buat satu contoh. Jika engkau bersungguh-sungguh, maka bersungguh-sungguh adalah perbuatan syarat. Jawab dia apa dia? Berjaya. Berjaya. Jawab berjaya. Jawab dia berjaya. Jadi dekat dalam ayat ni kita kena carilah perbuatan syarat dengan jawab. Dan dia akan mematikan fi'il mudhari'. Dia ada yang syartiyah yang mematikan, ada yang tidak mematikan. Jadi kita ambil yang mematikan dulu, iaitu mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Maka datang kalimah ya'mal. Ya'mal ni isim ke fi'il? Tuan Cikgu Rosli. Isim. Apa tanda? Fi'il. Mudhari'. Dia. Fi'il madhi. Ya. Dia fi'il apa Cikgu Rosli? Semua jawab. Saya tak mana satu Cikgu Rosli ni. Apa dia Cikgu? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' domain. Ayuh domain. Huwa ni nak balik kat siapa Cikgu? Apa dia? Dekat fa'il. Yelah, okey. Dia akan jadi fa'il lah. Fi'il mesti ada fa'il. Baik, huwa ni siapa ni? Dia. Insan tu. Insan Yang Ustaz, barang insan. siapa? Insan tu. Siapa yang tu? Barang siapa ni? Barang siapa? Dia. Lalu barang siapa dia mengerjakan. Dia tengoklah. Dia, siapa yang? Dia tu siapa tu? Dia tu barang siapa lah. Siapa-siapa lah. Siapa yang? Barang siapa?
Mm-mm. Dia mengerjakan. Ni atas ni. Ya'mal. Ni. Ya'mal. Ya. Yamal. Baik, fa'al mesti ada fa'al dia dua. Sekolah, isim. Kenapa dia baris atas tu? Cikgu Rosli. Mudaf. Mudaf. Tak, dia isim sebab dia mudhaf. Tapi kenapa baris atas? Dia MB. Mangsa. Mangsa kepada siapa? MI. MI. Ya'mal. Man. Mangsa kepada ya'. Oh. Kemudian zarah. Zarah ni kenapa baris bawah? Cikgu Rosli. Sebab apa dia isim? Ada isim. Bukan MI. kan? MI. Ayuh. Yang lain jangan bagi bantuan. Terlopeh lah Ustaz. Sorry. Bertenang yang lain supaya bagi waktu sedikit untuk Cikgu Rosli merenung sekejap. Tak sempat nak renung, jawapan sampai. Ya. Pas. Boleh. Baik, kemudian khairan. Dia datang perkataan kebaikan. Bila kita nak terjemahkan sini kebaikan, dia tak sedap dalam terjemahan. Kau tengok barang siapa yang mengerjakan seberat zarah, lepas tu kebaikan terus. Kita kena datangkan satu terjemahan Hal. dalam keadaan kebaikan. Kalau hal akan datang dalam keadaan Tamyiz. tamyiz. Ayuh, mumtaz. Baik, cuba Cikgu Rosli buka kad warna merah muka surat 5. Okey. Okey, tengok bahagian baki bawah. Bawah. Kan kita punya ayat ni sekarang ni, fa'al dah ada fa'al. Dah mangsa kan. Lepas tu mangsa dia bersandar. Okey lah. Peranan dah habis dah. Dah tak ada apa-apa dah. Tiba-tiba datang pula khairan, isim. Tanda dia tanwin. Soalan dia, kenapa tiba-tiba baris atas pula ni? Bila tiba-tiba baris atas tu maknanya tengok dekat bahagian baki. Di bahagian baki tu yang kita datangkan terjemahan dalam keadaan. Kita datangkan terjemahan kerana. Kita datangkan terjemahan dari segi dan sebagainya. Jadi dalam banyak-banyak terjemahan yang kita bawa tu yang paling sedap apa dia? Segi. Dari segi. Kalau dari segi dia jadi apa cikgu? Tamyiz. Cikgu Rosli dapat. Ayuh, dia bawah sekali tu kan? Tamyiz. Ayuh, ni tamyiz. Tamyiz, boleh? Kita akan datangkan terjemahan. Barang siapa yang mengerjakan seberat zarah, dari segi apa ni pekerjaannya tu? Kebaikan. Dari segi kebaikan. Yang nak dilihatnya dari segi kebaikan itu lah dalam amalan tu. Dalam mengerjakan seberat zarah perbuatan tu. Maka datanglah kalimah ya rohu. Ada dua pecahan. Ya roh satu, hu satu. Baik, soalan dia, ya roh ni jumpa kat mana cikgu? Isim ke fa'al ke huruf? PN. Fa'al apa ni? Fa'al mudhari'. Okey, ini adalah fa'al mudhari'. Domain? Domain huwa. Huwa sebab dia tambah ya kat depan kan. Huwa akan balik kepada Pada barang siapa? barang siapa lah. Dia akan balik kepada mancung. Maka secara automatik huwa akan jadi MB. apa dia? Mangsa dia. Mangsa MB. apa? Sabar MB. dulu. Kan? Kena cari satu lagi selepas fa'al apa dia? Fa'il. Fa'al. Ayo lah. Oh ya. Apa? Boleh? Oh. Fa'al dulu. Jangan cari mangsa terus. Cari fa'al dulu. Pelaku. Oh, okey. Kemudian barulah datang kalimah hu. Hu ni jumpa kat mana cikgu? Amin. Kat domain. Domain. Domain kalau melekat dengan fa'al jadi apa? Jadi
MB. MB. So, domain kalau melekat dengan fi'il. Dengan isim. Macam penat ke macam tak penat? Ayat ni dia, lepas ni dia Dia buat ulang sekali tu. pusing-pusing. Kalau Rehan ada soalan? Nanti tak ada tadi nak tanya lupa dah. Macam mana kita tahu dia tahmis? Tamjiz. Sekarang ni kita tahu dia tamjiz, Ustaz. Okey, dia macam ni. Sekarang ni bila kita tengok ayat Quran dia akan mula benda yang sama ya. Dia akan mula dekat atas sekali isim. Contohnya dia akan kalau mula dengan isim, kalau nak tengok pasal tamyiz semua kena tengok muka surat 5 kat. Ya, dah tengok tapi macam mana kita tahu Sekarang ni dia ayat tamjiz? Quran dia akan mula salah satu daripada line-line kat atas. Dia akan mula dengan isim mubtada. Kalau dia mula dengan fa'il dia jadi fa'il, MB. Sekarang ni bila cek dia mula dekat ya'mal ni, starting kat sini. Dia mula dengan fa'il, kena ada apa cikgu? Kena ada apa puan Rehan? Dekat baris nombor 2 tu. Maknanya. Aduh. Ada tak? Puan Rehan jumpa tak? Baris nombor 2. Atas sekali tu. Fa'il. Apa dia? Fa'il lah. Bila Fa'il dia mula sekarang ni ayat kat situ tu. Starting dia kat sini. Yang amal ni. Sekarang ni bila fa'il kena ada Fa'il. fa'il. Dia akan ke situ je. Dia tak ke mana dia. Lepas tu kena cari apa lah dalam kad tu. Kena cari dia punya mangsa lah. Mangsa dia, maf'ulun bih dia. Okey dah jumpa dah. Lepas tapi maf'ulun bih dia sanda. Okey lah kita ambil lah sampai situ. Kira baris nombor 2 punya kotak tu clear sampai sini. Okey. Sekarang ni tiba-tiba selepas kita potong tu dia datang pula baris atas. Maka dia masuk bahagian baki tu. Sebab dah habis lah, fungsi ayat dah habis. Maka dia masuk bahagian baki tersebut. Mana boleh ada ni? Okey. Bila kita tengok bahagian baki tu, sekarang ni kita kena datangkan terjemahan kerana, terjemahan dari segi, terjemahan dalam keadaan. Jadi dalam ayat ni yang paling sesuai adalah tamyiz. Tamjiz. Kita datangkan terjemahan apa tu? Bawah sekali tu tamyiz. Ya, tahu. Dapat tengok. Jadi masa bila nak tengok baki tu, masa ayat dah sempurna. Maknanya kalau ada fa'il ada fa'il. Okey. Ataupun kalau ada MB kita masuk MB. Lepas tu kalau sandar ke jar majrur ke kita kira semua dulu. Tiba-tiba selepas tu bari atas. Maknanya ni fa'il, sandar, potong. Tiba-tiba bari atas. Maka tengok bahagian baki. Bahagian baki tu kita tengok dia ketika mana dia ayat telah sempurna lah. Senang faham, lebih senang je. Dia maknanya macam tambahan-tambahan je lah. Tapi dia mesti baris atas kan? Sebab tu bahagian baki tu semua tu mansub baris atas. Mesti baris atas. Dia maknanya kalau ayat dah penuh, dah cukup sempurna, tiba-tiba baris atas. Tu yang kita kata dia baris atas, baki tu semua baris atas. Nanti kalau kita confuse pula fa'il dia jadi MB. Fa'il tu kan dia di atas kan. Fa'il tu kan kita dah teringat tu pula MB. Boleh tak dia jadi MB nombor 2 Ustaz? Dia jadi MB nombor 2. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia daripada dia nak bahaskan pasalnya misqala zarrah ni. Misqala zarrah ni nak tengok dia daripada segi apa? Seberat zarah. Kebaikan ke kejahatan kan? Dia nak bahaskan tu. Tu yang datang tamyiz. Tamyiz ni maknanya nak membezakan. Tu nama tamyiz.
Tamyiz ni okey daripada segi apa? Kita nak tengok kan. Jadi kau tengok dia daripada segi ni, aku tengok daripada segi ni. Dia nak membezakan. Ya roh pun dia akan melihatnya. Jadi barang siapa yang melakukan sebersadaran pun dia keluar ni dia akan melihatnya. Nya ni laki ke perempuan ni? Laki. Laki ni balik kat siapa tu? Ya, Man. Tadi. Man. Ku ni balik kat siapa? Salah, bukan Man. Bukan Man. Cuba tengok makna lah. Maknanya balik pada Allah kot. Lalu barang Dia siapa yang mengerjakan seberat dan kebaikan, Kebaikan, dia kebaikan. akan melihatnya. Nya tu siapa? Kebaikan. Kebaikan. Ayo. Dia objek dia. Nya tu kebaikan tu lah, takkan tengok siapa tu. Ya. Ya betul. Betul. Ya ro tu fi'il mudhari'. Yura mudhari' majhul. Kalau madi ro'aya. Ro'a. Ro'aya. Ro'a ke ro'aya? Ro'a. Bunyi dia ro'a, tulisan ro'aya. Doa ni Hai. Doa. Ni Kalimah ro'a kita jumpa dekat surah apa? dia balik pada yang Ro'a. ni lah. Kita ladhi. Sifir Apa dia? Orang di tambahan di. kita nak tengok tu tadi. Doa. Surah mana? Baik. Kita dah belajar dah surah-surah belakang ada jumpa ro'a dekat surah mana? Diam. Dia Ada 2 surah.